Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadarihi wa miqdarihil azim. Bismillah, masyaallah, Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi barik. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini insyaAllah kita akan continue lagi. Kita akan sambung lagi tentang tajuk tentang dua kalimat syahadah. Tajuk ni panjang, tajuk ni sangat panjang. Sebab dia isi langit dan bumi. Maknanya kita boleh bicara apa saja. Sebab semua ilmu, semua hukum hakam terbit daripada dua kalimat ini. Sehingganya kalimat alam ini juga dijadikan daripada dua kalimat ini yang agung. Jadi terlalu banyak perbicaraan dia. Cuma kita ambil bahagian yang penting-penting, yang sepadan dengan kita tu. Kita ni adalah orang mubtadi, orang yang baru untuk belajar ilmu tentang syahadah. Sebab kalau kita tanya kebanyakan orang, kamu pernah mengaji tak ilmu tentang syahadah? Kebanyakan orang geleng kepala. Ada ke orang tanya? Orang tanya ada ke ilmu tentang syahadah ni? Maksudnya macam tu. Kira silibus agama kita telah diperhilangkan dengan rakusnya oleh puak-puak kapitalis barat tu. Sebab tu dia yang bawa balik, yang naikkan balik ilmu tentang syahadah ni adalah ulama-ulama sufi, ulama-ulama tariqat, ulama-ulama ahli tasawuf, ulama-ulama ahlillah. Mereka ni yang gali balik, pertahankan ilmu tentang syahadah ni. Tidak dia akan hilang macam itu je. Ini pun kita bimbang kan, sebab hari ni pun yang boleh yang berani membicarakan tentang ilmu syahadah ni pun tak ramai. Sebab benda ni terlalu teknikal. Pasal dia melibatkan banyak aspek-aspek ilmu yang kita nak kena faham. So jadi orang tak minat sangat. Sebab tajuk ni kalau nak cari followers ramai, memang tak ada lah. Last kali tengok orang pun tak ada nak ikut. So orang tak faham. Nak cari followers, tak boleh buat macam ni kuliah. Kena buat kuliah yang sonok-sonok, yang ada gelak-gelak, nyanyi-nyanyi, tu boleh dapat followers ramai. Kalau kuliah-kuliah serius macam ni memang tak ada. Sebab nak balik kepada Allah ni, dia bukan ada jalan gelak-gelak. Sebab dunia ni bukan untuk berseronok. Dunia ni untuk beramal ibadat. Itu kata Nabi Isa AS. Orang duduk atas dunia ni macam dia naik sampan. Sampan, naik kemudian berlayar di lautan. Berhenti di sebuah pulau sekejap. Ambil barang makanan bekalan dia, masuk dalam kapal, sampan dia balik dan menyambung pelayaran dia balik. Itu perumpamaan orang yang duduk atas bumi, muka bumi ni. Bukan dia duduk sini mencari nikmat kehidupan atas muka bumi ni. Kita sebab duk gila sangat dengan dunia ni sebab kita terikut majoriti. Kita terikut sangat orang-orang kebanyakan. Sebab kalau ikut orang kebanyakan memang kita jadi sesat sama dengan orang kebanyakan ni. Orang kebanyakan, orang awam tu dia peduli apa? Contoh macam duduk tempat nafsu amarah tu. Semua orang seronok kat situ. Pergi jumpa kawan mana pun, mengatur orang. Yang 10 nafsu amarah tu nak buang tak boleh. Buat imam Pak Haji ke, ustaz kadang-kadang ada juga benda tu. Ustaz pun berkelahi tengok library tu. Bergaduh, perang. Tu ustaz. Tambah yang tak ustaz, yang duk start ni, yang baru nak start jadi ustaz ni, tengah heran. Tu kata betul jumpa Tok Guru, sesat larat habis. Betul dia nak kena faham ilmu ni. Dasar ilmu macam itu. Dia kena betul tempat ambilan dia. Sumber dia tu kat mana, source dia tu kat mana. Nak pastikan sanad tu sampai kepada Nabi. Supaya tak duduk tempat yang sesat. Sebab syaitan ni memang duduk tunggu kita je. Ngaji agama pun dia sesat lagi. Berapa ramai tokoh-tokoh agama sesat. Dulu mengaji hebat, duduk kat bank, tipu sana, tipu sini, kita tengok. Kena tangkap macam-macam. Jabatan pun kena tangkap. Sebab dah terasuk dengan nikmat dunia tu. Jadi tak salah duduk atas dunia memang kena ambil hak dunia ni. Tapi berpada-padalah. Takat mana kita perlu je. Baik, so jadi kita semalam kita dah bincang. Saya dah terang dah macam mana tentang
sebutan-sebutan kalimat tu. Ada yang mesej dan telefon, Ustaz, salah Ustaz sebut kalimat semalam, baru faham Ustaz, baru tahu sebut kalimat syahadah tu, duk sebut salah. Tak boleh nak beza antara kalimat syahadah dengan kalimat thayyibah. Jadi bila kita mengaji, betapa untungnya orang yang mengaji tu, pasal dia boleh dengan segera memperbaiki mana yang silap, berbanding dengan orang yang tak nak mengaji. Dia suka kekal duduk dalam kesesatan tu, duduk dalam kufur maksiat tu. Jadi dia bukan nak sama, sebab orang dapat hidayah ni kita tak tahu. Allah yang mengetahui, Tuhan yang pilih siapa dia nak bagi hidayah, siapa dia tak bagi tu, kita pula hak dia. Tapi kita wajib berusaha mencari hidayah Allah tu, supaya Tuhan campakkan hidayah pada kita. Tu ini masalah dia. So jadi tu bila kita sebut tentang perkara kalimat takwa, dia perbincangan dia panjang. Semalam kita dah bincang. Kita rasa macam mana semalam? Kita dah sampai ke bahagian ni, bahagian yang belum kritikal lagi. Dia bahagian-bahagian yang kita nak kena ambil lebih jelas lagi, dekat mana yang kita nak pergi daripada segi huraian dia, kita nak faham macam mana, kan. Dia semalam tu lah kita tengok. Sebelum ni kita ada bincang tentang pintu masuk kepada iman, Islam, ihsan, pintu syahadah juga. Tak lalu syahadah tu tak jumpa pintu lah. Jadi syahadah ni tempat menyelamatkan kita. Sebab orang yang berada dalam kufur maksiat tu, bila dia bersegera keluar daripada daerah kufur maksiat, segera cepat-cepat dia mengucap syahadah balik, kembali dia kepada beriman balik, duduk ada tempat iman dan taat kepada Allah SWT. Jadi kepentingan syahadah ni teramat luas. Dia kunci segala-galanya, kunci langit dan bumi. Sebab tu nak masuk Islam kena mengucap syahadah. Hebatnya nak masuk Islam. Mujur orang yang nak menikah tu, Qadi peringat, mari kita sama-sama mengucap syahadah. Bahaya tu. Sebab tu semalam saya sentuh, kenapa bila kita nak buat satu-satu ibadat kena segera mengucap dulu, jangan duk terekam buat terus. Nak mandi junub ke, nak apa benda ke, nak solat ke, nak mulakan puasa ke apa, mengucap dulu. Takut sebelum kita nak niat tu, kita duduk berada dalam kufur maksiat yang kita tak sedar. Semalam pun saya dah cakap lagi, peringat lagi sekali lagi malam ni. Maksiat ni benda yang lara, benda yang ghaflah, benda yang tidak mendatangkan pahala tu. Jadi semalam saya dah bagi tips macam mana kita nak tahu kalau kita buat benda ni dapat pahala tak. Kalau tak dapat pahala tu, jaga baik-baik, sama ada tempat yang harus ataupun tempat yang maksiat tu. Maksiat ni setiap satu yang disukai oleh syaitan. So kita kena tahulah apa yang syaitan suka. Syaitan cukup anti dengan dua kalimat syahadah. Dia tahu, sebab tu dia pertahankan Abu Lahab supaya jangan mengucap. Dia pertahankan Abu Jahal supaya jangan mengucap. Dia hasutnya Abu Jahal dengan Abu Lahab supaya jangan mengucap syahadah. Sebab sekiranya kalau mereka mengucap syahadah, maka dengan segera mereka kena tinggalkan segala Tuhan Lata dan Uzza. Dia tak boleh sembah lagi dah Tuhan yang berhala tu. Dia mesti kena sembah Allah. Maknanya Abu Jahal Abu Lahab ni hebat orang dia. Dia tahu akan keperluan tentang kalimat syahadah tu. Tengok macam tu. Sama dengan kita. Kadang-kadang kita bila kadang saya tentang syahadah ni dah lama dah kita duk bawa kalimat ini. Kadang-kadang kita ajak orang mengucap syahadah, marilah kita mengucap balik. Tak ada kita mengucap apa, dia dah mengucap dah. Sebab dia dah faham dia mengucap dah. Bila saya tanya, kamu mengucap sampai mana dah? Siapa yang guru kamu yang kamu ajar mengucap ni? Tok guru pun tak ada. Lepas tu, kamu follow siapa? Jangan ingat agama ni syaitan tak duduk kat situ. Dia peduli apa? Tengah semayang dia kacau kita. Tengah semayang, tengah baca Quran. Apa saja kita buat, dia mesti kacau kita. Itu dipanggil waswasil khannas. Bolehkah kita istiqamah nak letakkan kita sentiasa berada di sisi Allah SWT? Jadi perkara ni rumit. Sangat rumit. Bukan benda mudah. Kalau dengar cerita kaum mudah tu, memang mudah sungguh. Itu dia lingkup habis tu. Jahanam habis tu, duk cerita habis kat budak, duk cerita Tuhan atas langit, Tuhan atas langit. Duk ajar duk budak sekolah. Sekolah menengah saya tengok silibus dia, duk cerita Tuhan atas langit itulah. Budak-budak masuk universiti, dia saya tanya, kamu belajar macam mana? Belajar Tuhan atas langit itulah. Ya Allah kata. Sesat tu belajar lagu tu. Sebab duk kata Tuhan bertempat. Sedangkan Allah dah katalah laisa kamitslihi syai'.
Allah tu tak sama dengan apa pun. Tempat tu baharu. Duk kata Tuhan duk atas langit, tempat atas yang baharu. Mana mungkin benda tu berlaku? Mustahil di sisi Allah. Allah tak perlu semua tempat-tempat macam itu. Tu mudah. Tu kau mudah. Nanti tak apa esok kita bincang. Bila masuk bab tauhid tu, saya akan sambung, kita akan bincang tentang ajaran-ajaran sesat yang ada. Dan etiqad yang sesat tu. Kat situ. So jadi begitu. So jadi daripada situ semalam kita dah sampai beberapa bahagian yang saya rasa saya dah cover sikit lah. Kan, tak boleh pergi jauh-jauh sangat kan. Kita ambil sebagai sikit, kita masuk sikit, bagi faham sikit. Kita cerita tentang semalam macam mana sebagai isteri pun kena faham juga. Kalau dalam rumah tangga ni, kalau kita lihat Aisyah dengan Rasul ni, dia takkan makan dulu pada Nabi. Dia akan sediakan makanan hidangan kat Nabi tu. Isteri dengan suami, adab. Macam itulah manusia tu. Kan? Nabi Ibrahim, kalau dia nak makan, kalau selagi tak ada orang depan dia tak makan. Even kita sendiri dilarang makan seorang-seorang sebab dia makan dengan syaitan. Kalau ada suami isteri dalam rumah, makan berdua senang. Supaya syaitan tak jadi orang yang kedua. Kan? Jadi bila tak faham bab-bab macam ni, tak apalah makan seorang je lah. Isteri kata kat lelaki dah, bang makan lah bang. Makan lah, isteri duduk dalam bilik. Duduk tengok TV, duduk main WhatsApp. Suruh lelaki makan seorang. Lelaki makan dengan syaitan. Tu tak boleh. Dalam Islam ni cukup strict ajaran dia. Tapi melainkan dia duduk seorang kat rumah tu lain lah cerita dia. Ni kalau dah ramai, sebab tu Nabi sendiri ajak para sahabat kalau nak makan, cari orang. Tak nak makan seorang, tak nak makan dengan syaitan. Syaitan ni kita tak ada kawan, dia duduk depan kita apa lagi. Cokoh depan kita tu. Ajak makan burger lah, makan sate lah. Kita pun makan lah, seronok dengan dia. Ni pun adab juga. Mana mengaji ni kena pakai itu. Nak faham tu. Sebab kita ada satu lagi di sebalik dunia kita tu, iaitu syaitan, jin-jin yang jahat. Macam mana malam-malam makanan yang tak bertutup, kita tutup dengan tunur saji, tapi tunur saji kita berlubang. Sedut dia habis. Tak boleh. Dia kena tutup dengan tunur saji yang bertutup betul, ataupun ambil kain atau surat khabar tutup atas makanan. Pinggan ke tutup, jangan bagi terdedah. Pasal malam-malam dia sedut wap-wap tu, dia datang hidup. Lepas tu esok pagi kita bangun makan. Ni macam-macam musim bersahur macam ni. Apa yang kat puasa tadi tak. Tu tak boleh. Pinggan mangkuk tak boleh, kena terbiar, kena basuh, nanti dia datang jilat. Lepas tu kita makan bekas jilatan jin. Tu jadi macam-macam kat kita. Ini tentang masalah alam. Satu lagi alam tu ada. Maknanya makhluk alam lain sentiasa memerhatikan kita. Dan dia hidup bersama-sama dengan kita di alam sini. Dan dia pernah jadi khalifah atas muka bumi ini. So dia sekarang dia berada dengan kita. Kita tak kenal dia. Benda dalam Islam pun tak ada suruh pun. Duk sibuk sangat nak mengaji pasal dia. Kalau nak cerita pasal jin ni, kat saya ada sebuah kitab cerita ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Jalani, cerita pasal jin ni. Macam mana jin tu beranak, syaitan beranak, macam mana semua. Lengkap. So duk tipu lah. Kalau tekat duk sembang-sembang orang sembang tu kat saya tu lengkap ada kita tahu bab tu. Tapi kalau tanya saya kata jangan. Don't ever. Kalau kamu nak belajar pasal alam jin, tak ada keperluan, jangan. Esok kamu sesat macam tu je. Bahaya. Kita sebut-sebut syaitan sangat-sangat boleh kacau kita dah. Saya yang kemarin cerita pasal 16 syaitan yang ada gini kan. Dah ada orang yang mesej macam-macam. Tak boleh tidur malam-malam, dia kacau lah, tolak meja lah, tolak bangku lah. Yang berasa dia datang bisikkan sombong lah, rasa tiba-tiba rasa riak. Tu dia lah tu. Jangan main dengan dia. Kita kena ingat syaitan kenal kita tu. Kita tak lahir, dia dah kenal dah kita tu siapa. Kita duk sombong boleh tak apa, boleh lawan syaitan. Bacalah doa. Memang Nabi suruh baca doa, auzubillahi minasyaitanirrajim. Tapi bolehkah kita pertahankan dengan doa tu? Dengan sepatah kita baca tu apa? Doa berlindung daripada syaitan tu. Jadi banyak lagi aspek-aspek ni yang kita nak kena faham kat situ supaya kita dapat selamat atas muka bumi ni. Okey, baik. So ni sebagai mukadimah. Inilah yang kita cuba nak perjelaskan tentang kalimat syahadah. Bila belajar syahadah ni, kita akan belajar macam-macam aspek ilmu. Terutamanya ilmu yang bersabit ia dengan Allah dan Rasul. Tu sebab dia dua kalam tu, dua kalimah syahadah. Tu nanti insya-Allah kita akan pergi satu bahagian. Saya sebenarnya benda banyak saya nak cakap takut nanti berlaku kekeliruan pula kat situ kan. So this is the first lah, yang bahagian pertama, ulang balik yang semalam tu. Nanti sambung balik. Wallahu a'lam.
Baik, Alhamdulillah. Sekali lagi syukur kita kepada Allah. Semalam kita dah sembang tentang sembang lah ya, cakap kita sembang tentang dalil kenapa di mana Allah mewajibkan kepada kita kalimat syahadah tu. Dalam surah Al-Fatah kita baca tu, wa alzamahum kalimat taqwa wa kanu ahqa biha wa ahlaha. Dan bagaimana Allah mewajibkan kepada mereka kalimat taqwa. Jadi bila sebut kalimat taqwa tu adalah kalimat syahadah. Sedang mereka lebih berhak dengan takwa itu dan menjadi ahlinya. Di sini yang paling penting sekali. Jadi kita dah bincang malam ni, kita sebenarnya kita atas surface ya, kita ni orang awam ni duduk atas surface, permukaannya. Banyak lagi benda-benda yang di dalam kita tak nampak. Kalau kita kata surface, macam kita duduk bicara di atas permukaan laut lah. Sedangkan di bawah lautan tu macam-macam ada. Kalau kita selam lagi, kita akan jumpa macam-macam. Ada permata, ada yakut, ada marjan, ada emas, macam-macam lagi dalam lautan tu. Maknanya ada lagi ilmu Allah yang sangat-sangat hebat. Ni kita nak bermula berjalan. Nak berjalan, sebab tu kita kena berjalan atas laluan apa? Kalimat syahadah ni. Sebab tu Allah Ta'ala, siapa yang lebih berhak? Iaitu orang-orang Muslim. Yang lebih berhak atasnya, dan mereka memang pemiliknya. Maknanya orang yang memiliki adalah orang Muslim dan orang yang beriman kepada Allah. Jadi ketentuan tu yang nak dapat siapa? Allah yang tentukan. Allah yang mengetahui. Kita tak tahu. Kita tak tahu. Sebab tu kalimat bila dia sebut oleh Ali bin Abi Talhah ni, bahawasanya yang dikatakan kalimat taqwa ni yang Allah mewajibkan itu kesaksian kita tiada Tuhan yang semua melainkan Allah. Dan ini merupakan ibu segala macam taqwa. Maknanya dia di atas sekali dia. Lepas tu baru yang lain-lain tu. Takwa ni banyak bentuk. Takwa orang yang bertakwa, semayang, berpuasa, beramal soleh, itu takwa. Yang menjaga diri dia daripada jatuh ke dalam dosa-dosa. Okey. Itu yang kita dah bincang semalam. Saya tak fahamlah kamu. Saya tak tahulah sejauh mana yang semalam punya kuliah yang kamu semua dah dengar. Dah dengar macam mana yang kita dah bincang. Mungkin tajuk ni agak tak pernah, tajuk baru, tak pernah kita lalui tak pernah kita dengar kan. Jadi bila kita dengar pertama kali ni, kita rasa macam ya tak ya. Kalau tak ya, benda ni ada, dalil hujah semua ada, nak kata tak ada macam mana? Oh, maknanya bukanlah salah ilmu ni, salah kita yang tak mengaji kan. Kita boleh mengaji sampai PhD, korban duit, korban masa boleh, sebab nakkan pangkat dunia tu, sangat orang panggil doktor. Tapi tanya syahadah tak boleh nak jawab. Tanya syahadah nak jawab tak boleh, pasal hebat dunia lebih. Kenapa tak buang duit pula, bazir duit untuk belajar ilmu syahadah ni? Buat PhD dalam syahadah. Kenapa pergi buat benda yang tak faedah tu? Kemudian dapat PhD tak kaya raya juga, duk susah juga macam tu. Susah juga. Tak nampak senang kat mana pun. Dah lah masa habis bertahun-tahun. Sedangkan yang ini lebih bermanfaat. Pasal dapat membawa kita kepada apa? Makrifah kepada Allah, dapat kenal kita kepada akan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Ini bahagian yang kita nak, yang tempat yang penting. So, jadi di dalam kita lihat macam mana Allah mengumpamakan kalimat syahadah ni sebagai sepohon pokok yang baik. Dan disebut oleh Allah di dalam Al-Quran surah Ibrahim, alam tarokai fadaraballahu masalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis samai. Tidakkah engkau melihat Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik, iaitu kalimat la ilaha illallah, yang dikatakan kalimat tayyibah. Kalimatan tayyibah tu kalimat yang baik. Kalimat yang baik ni adalah kalimat la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah tu adalah kalimat taqwa tu yang kita sebut tadi tu. Adalah seperti sebatang pohon yang baik. Pohon yang baik, pangkal akar tunjangnya tetap teguh dan cabang pucuknya menjulang ke langit. Jadi Allah mengumpamakan tentang kalimat yang baik ni. Jadi manusia ni dia umpama begini. Akidah tu sebagai akar dia. Kalau kita tengok sebagai akar kepada pokok. Manakala batang tu sebagai ibadat dia. So ibadat sunat tu, yang lain-lain tu adalah sebagai daun dia. Hasil dia apa? Hasil dia akhlak, buah, adab.
buah tu, hasil dia. Mana kalau pokok yang baik macam itulah. Itu perumpamaan pokok yang baik. Kemudian Allah sebut lagi, tu'ti ukulaha kullahini biizni rabbiha wa yadribullahu al-amsa lalin nasi la'allahum yatazakkarun. Dan ia mengeluarkan buahnya pada tiap-tiap masa dengan izin Tuhan penciptanya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka beringat mendapat pelajaran. Jadi Allah menggambarkan tentang pokok tu. Menceritakan tentang orang yang berdiri, yang hidup dia atas kalimat tayyibah, kalimat la ilaha illallah tu. Dia seperti mana sepohon pokok yang kuat. Akar tunjang dia mencekam. Datanglah ribut, topan putih beliung kan, dia tetap teguh. Maknanya datanglah ujian apa pun. Bagi orang yang menjunjung kalimatut taqwa ini, kalimatut tayyibah ini, mereka ni seperti mana? Pokok yang kuat. Tak goyang. Kau ujilah. Taklah campak duit depan dia. Dia tengok dia selamba je. Dia bukan ada duit. Kan? Tapi kalau orang yang tak elok tu, dia macam tak elok lah. Pokok yang buruk lah. Jadi kita sekarang ni kita belajar ni, kita nak duduk kat mana? Jangan duduk dengar je. Kena fikirlah sama. Dia duduk dengar je pula tak jadi apa. Oh, seronok, bagus lah. Bagus-bagus, apa benda bagusnya? Benda nak kena buat. Nak kena duduk di mana? Kita nak, where are you going to position yourself now? Nak letak kat mana? To position. Kena on the rail, on the track. Tak boleh derail. Sebab tu kena masukkan kalimat syahadah tu. Sebab tu dalam ulama-ulama kita tengok, maka dia orang kata apa? Hendaklah mengambil talqin daripada guru mursyid yang duduk di alam lahut tu, supaya segera keluar daripada segala kufur maksiat. Kalau nak keluar sendiri-sendiri ni dengan zikir-zikir ni, boleh buat lah. Masuklah ke mana tarikat. Rasalah macam mana dengan duk tarikat tu. Setengah mati meratib. Siang malam tak terbuatnya. Tambah kita ambil tarikat Ghazaliyah tu. Ya Allah. Tahajud wajib tiap malam. Tinggal aja kifarah. Larat kan nak buat apa itu? Tambah macam kita ni. Ilmu asas pun tak reti. Sebab tu kita ajak manusia balik kepada Allah dengan jalan yang bukan jalan pintas kan, tak juga pintas. Tapi dengan mengambil talqin tu, maknanya kita hubungkan kita dengan Rasul balik. Supaya masuknya dalam hati kita tu iman, Islam, ihsan tu, tendang keluar kufur maksiat tu. Kalau nak keluar sendiri, nak buat sendiri, try lah tengok zikir sendiri. Datang ujian sikit je, datang Covid, habis semua kena kurung kat rumah. Ada pula jemaah kata apa, tak apa, kita Allah lindung kita, habis pasal lindung macam lindung, tak ikut sunnah, habis pakat kena. Kluster tu lah, kluster ni lah kena. Tu kita nak tengok ke situ. Jadi benda-benda ni semua dia ada kaitan dia. Kat mana sunnah apa semua itu. Even kalau kita ikut dalam Rasulullah sendiri dia mengajar. Ada orang dia cakap macam ni. Ada manusia datang dia bercakap macam ni. Dia tengok keadaan manusia tu. Sebab dia tak nak membebankan umat dia tu. Sedangkan ada amalan-amalan yang Rasulullah sendiri buat. Sebab Nabi ni adalah seorang yang uzullah. Nabi orang yang zuhud. Yang sentiasa malam-malam tu sentiasa duduk dengan Allah. Nabi bukan tidur macam kita. Kan? Ulama pun tak tidur. Imam Syafi'i tu sembahyang subuh tu, dia pergi rumah Imam Abu Hanifah, tak silap saya. Ceritalah ni cerita. Dia pergi rumah Imam Ahmad bin Hanbal, tak silap. Imam Hanifah tu dah lepas meninggal dah, dia tak sempat. Pergi tu anak Imam Ahmad, tak silap saya tu, dia ambil, bila malam tu dia ambil bekas macam bekas lah. Bekas wuduk. Nanti ikut batal wuduk kan, ambil dia letak di tempat bapak dia tu, Imam Ahmad Hanbal, dengan tak tempat Imam Syafi'i. Nak tengok, saya nak ambil wuduk. Bila pagi tu, dia tengok air tempat Imam Syafi'i tu tak berusik. Maknanya Imam Syafi'i daripada malam sembahyang subuh dengan wuduk Isyak tu. Manakala tempat ayah dia tu mungkin terbatal lah. Bukan salah pun. Sajalah nak beritahu bahasanya alim ulama' ni wuduk Isyak sembahyang subuh. Kita sembahyang maghrib tu wuduk dah 3-4 kali lah. Nak nyampaikan Isyak tu jenuh. Ambil wuduk. Kejap batal. Cuba perhati tengok baik-baik. Orang yang menjunjung kalimatan tayyibah ni. Kalimat taqwa ni dia Masya Allah. Orang yang duduk tempat martabat ni, bila dia ada kalimat la ilaha illallah pada diri dia tu, duduk tertancap dalam hati sanubari tu,
Dia tak serupa dengan manusia lain dah. Sebab itulah orang yang macam ni sentiasa mengeluarkan hasil dia. Maknanya daripada dia tu terbitnya pelbagai sumber ilmu. Macam para ulama tu tengok pada imam mazhab, contoh Imam Syafi'i, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Imam Al-Ghazali, tengok macam mana kitab-kitab dia tulis. Dia menulis kitab panduan untuk siapa? Untuk manusia, untuk umat-umat di belakang hari ni. Maknanya tangan-tangan mereka itu menghasilkan panduan-panduan, guideline kepada kita hari ni, dan kita dapat nikmat tu hari ni. Sama juga dengan kita pun. Kita pun nak cari juga kebaikan. Apa kita nak buat? Kita kalau nak cari kebaikan, kita kena letakkan kita di bawah dengan duduk dalam naungan kalimat la ilaha illallah ni. Baru kita boleh mampu untuk menjadi menghasilkan buah pada setiap masa. Buah tu hasil tu, maknanya orang dapat manfaat tu dapat kepada orang lain dengan kita tu. Maknanya siapa datang dengan kita, dia dapat. Macam contoh orang tu duduk dalam gelap, datang tempat kita nampak cahaya. Macam lilin tu. Dia dalam gelap, datang tempat kita baru nampak muka. Tengok macam tu. Orang-orang yang menjunjung kalimat takwa ni, dia macam pokok tadi tu lah. Bukan setahun, buah sentiasa buah. Pokok bercantik, orang tengok pun suka pokok tu. Macam Nabi, macam ulama. Inilah kaedah tentang pengajian, apa kita sebut tentang ilmu apa ni, syahadah ni kan. So dia luas perbahasan dia kan. So kita boleh belajar, kita boleh faham, kita boleh jadikan contoh pengajaran. Sebab Allah kata supaya mereka beringat mendapat pelajaran. Allah kiaskan benda ni untuk kita. Apa yang Allah buat semua untuk kebaikan kita. So Tuhan suruh fikirlah. Bila kita fikir, kita mengaji, kita nampak benda ni penting sangat-sangat dalam kehidupan kita tu, untuk duduk mempelajari, memahami tentang kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni. Sebab perbahasan ni perbahasan sangat istimewa yang boleh menjelaskan tentang Allah dan Rasul tu dalam pengetahuan kita, supaya kita faham yang itu. Okey, baik, kita bincang lagi. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. So kita sambung lagi tadi tentang perumpamaan, kita perumpamaan yang Allah sebut. Dan yang ini kita masuk pula dalam ayat yang 26, iaitu yang Allah perumpamaan yang Allah sebut, dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikit pun. Disebutkan perumpamaan yang buruk ni. Perumpamaan yang buruk ni sebenarnya dia lawan kepada perumpamaan yang baik tadi, seperti sebatang pokok yang akar dia teguh mencengkam bumi, iaitu atas dasar iman. Atas dasar bila orang yang memiliki kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tu, kalimat taqwa tu, kalimat thayyibah disebut di situ, bila dia masuk ke dalam hati, maka daripada hati itu terpancarlah segala sifat-sifat kebaikan. Segala iman, Islam, ihsan, tauhid, makrifah, kasyaf, mukasyafah, manakib, karamah, kelebihan, ijabah, makbul, doa, apa semua tu berada pada hati orang yang memiliki kalimat yang baik itu. So disebut tentang kalimat yang baik, pokok dia yang sentiasa menghasilkan. Ada yang sebut pagi dan petang. Banyak kalau kita tengok dalam tafsir dia tu. Saya bukan nak hurai pasal tafsir ayat Quran tu, sebenarnya cerita tentang kalimat yang baik dengan perumpamaan kalimat yang buruk. Jadi ada perbandingan dekat situ. Yang kita start pada awal kemarin, yang kita sebut tentang iman, Islam, ihsan, kemudian dalam situ ada kufur, maksiat. Benda ni juga kita kena lalu lagi sekali. Kita nak bincang lagi. Bagi kita tengok para sahabat. Asalnya macam mana sahabat dulu? Mereka dulu bukan orang yang baik. Kaum Quraisy. Manusia yang menyembah berhala. Tetapi setelah Nabi ambil, datang mereka jumpa Rasulullah, menerima talqin 25 syahadah. Nabi ajar mengucap balik, maka berislamlah mereka, berimanlah mereka. Bukan terus jadi baik. So mereka kena lalu proses pembaikan tu. Naik sikit, keluar, tinggal. Ambil masa. Sehingga akhirnya mereka tinggal semua kejahatan tu sebab dengan kalimat
kalimat yang agung tu. Jadi kalau kita lihat pokok yang disebut oleh Allah tadi, walaupun pokok tu sudah besar, tetapi pokok tu masih lagi juga perlukan air nak survive. Dia nakkan baja. Sama juga dengan kita. Kita juga perlukan air, maka kita perlu juga wahyu daripada Allah. Kita perlukan zikrullah, kita perlukan iman. Jadi bukan setakat belajar tafsir. Malahan kita tetap kena tadabbur juga tentang ayat-ayat Quran itu selalu. Itu yang disebut, yang kita boleh ringkas-ringkas faham tentang tu. Kemudian bila dikatakan pokok perumahan yang buruk tu, mana perumahan yang buruk? Yang buruk tu, kalimat-kalimat yang buruk termasuklah kalimat yang kufur maksiat tu. Syirik, munafik, zindik, murtad. Itu semua tentang kalimat yang buruk. Kalimat yang buruk tu seperti pohon yang buruk. Dia naik pun tak hidup, hidup segan mati tak mau kata orang. Buruk rupa dia kita tengok pokok tu. Sebab apa? Dia tak cukup macam-macam benda. Sebab dia yang ada kat dia hanyalah dosa. Dan benda-benda tidak baik. Contoh macam kita kata ni lah. Kita ambil pokok yang teruk, pokok berduri lah tengok. Yang ada duri tu, siapa pergi dekat dia, semua orang tak berani. Orang pergi pun tak ada. Macam pokok kaktus, siapa semua, siapa tak. Sebab dia berduri. Umpama macam tu, benda yang buruk tu. Orang yang ada akidah yang rosak, yang buruk tu. Tu sebab itu. So, tu dia punya, kalau kita nak faham tu. Kemudian, ia pula jenis akal tidak kuat. Mana akal tidak kuat, dia tak ada iman. Jenis pokok, akal tak kuat. Macam manusia juga, akal dia tak pegang tanah. Tak tumbuh pada tanah. Tak ada kalimat dia nak pegang. Dia pegang kalimat kufur maksiat. Kalimat tu kalimat yang buruk, yang jahat. Dia tak ada kekuatan apa-apa. Angin tu je rebah. Angin tu je rebah. Datang hujan sikit, dia kalah. Datang hujan sikit, dia kalah. Datang hujan tak ada duit, dia kalah. Datang hujan keimanan, Allah cuba, habis. Hancur habis. Dan pokok ni dia tak dapat tegak. Sama dengan manusia juga. Kita tengok contoh kan. Orang macam orang musyrikin Mekah tu. Mereka tu bukan ada apa-apa pun boleh buang macam tu je. Sehingga Allah perlilah. Allah perli mereka tu. Senangnya nak buang mereka tu. Sebab dia tak ada pegangan. Dia tak ada i'tiqad yang jazam, i'tiqad yang putus. Tu kita kena ada i'tiqad yang jazam. Sebab apa? Yang tidak ada syak, zan dan waham, yakin secara terpatuh kepada Allah. Orang kafir dia tak ada benda tu. Sebab tu dia tak ada apa amal pun tak ada. Dia buat amal Tuhan kan terima pun dan tak naik pun amal yang dia buat tu. Walaupun baik macam mana pun. Contribution dia tinggi. Tapi dia tetap kafir. Sebabkan kekufuran tu Allah tak terima amalan-amalan dia tu. So, jadi di situlah yang perlu kita tentang keimanan tu. Kita perlu kepada iman supaya iman kita teguh. Ini antara perkara yang kita boleh lihatlah dalam tafsir ayat yang kita nak belajar ni malam ni. Sebab kita berkali tafsir pun. Baca sikit-sikit jadilah nak bagi faham tentang bagaimana kalimat-kalimat yang buruk tu kan. Jadi perbandingan Allah umpamakan manusia yang buruk, yang tiada kalimat takwa di sisi dia tu. Jadi dia tu dihiaskan diri dia tu dengan segala sifat kufur maksiat tu. Macam pokok yang tak berguna tadi. Terbiar je orang tengok pun tak ada. Sebab tu dalam neraka ada satu batang pokok dia panggil pokok zakum. Pokok zakum ni pokok berduri-duri. Makanan bagi orang ahli neraka tu. Ni kat sini yang kita nak kena ambil berat sikit dalam bab-bab tentang kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. So kesimpulannya macam ni, kita faham macam ni, nak pergi mudah. Mencerita orang baru nak ngaji ni. Pandai tak apa dah. Saya nak sentuh ni bagi orang yang baru ngaji. Dalam grup ni pun ramai yang pandai-pandai dah, ahli agama, ada ustaz, ada doktor, semua ada dalam tu kan. Jadi kalimat yang baik, yang teguh adalah kalimat takwa tadi. Di sisi dia ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu dipanggil kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah tu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semalam kita belajar ucap tu. Ada orang kata la ilaha illallah Muhammadar. Kalimat thayyibah Muhammadur Rasulullah, bukan Muhammadar. Yang ada kalimat tu bila duduk dalam hati dia, maka hati tu raja. Dia akan bawa kalimat itu kepada lidah. Dia akan bawa kalimat itu kepada telinga. Jadilah telinga yang beriman. Bawa pada mata. Mata yang beriman. Mata melihat benda yang baik. Telinga mendengar benda yang baik. Terputus tadi.
Sambung balik. Saya ulang balik tadi. Maknanya kalimat yang baik adalah kalimat taqwa. Kalimat thayyibah ni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi bila kalimat ini masuk duduk di dalam hati, dia akan memberikan satu kekuatan cahaya pada hati itu sehingga hati itu akan menyampaikan pula kepada lidah. Sebab hati ni raja. Dia kontrol seluruh tubuh badan kita. Dia kontrol lidah kita. Bila pergi kepada lidah, cahaya kalimat thayyibah itu, lidah tu jadi lidah yang beriman. Dia tak cakap maki hamun kat orang. Dia tak cakap buruk kat orang. Dia tak melalak-melolong maki hamun. Kan? Dia akan perhiaskan lebih baik lagi dengan percakapan yang baik. Setiap kalam yang keluar pada mulut dia itu adalah benda yang baik lah, bukan racun. Setiap kalam yang keluar pada dia tu ada value, ada nilai, boleh menginsahkan orang, menyedarkan orang. Bahasa pun cantik, indah bahasa dia sebut. Tak menyakit hati orang. Cara bercakap lemah lembut. Bila dia pergi pada telinga, telinga jadi yang baik. Telinga yang soleh. Telinga tak nak buat maksiat. Dengar benda maksiat, dia tak nak dengar. Kita ni kadang-kadang rumah tangga kita ni macam pacar ragam. Macam orang kata wayang Cina tu. Rumah ni. Tapi kita azam nak jadi rumah kita baiti jannati, rumahku syurgaku. Dalam syurga tak tahulah ada tak dalam macam lagu orang melalak melulu atas muka bumi ni. Kan? Jadi kita suka itu. Kita perhiaskan dalam rumah. Rumah kita pula bila kita letakkan rumah alat-alat muzik dalam rumah ni, malaikat rahmat tak masuk, malaikat maut dia masuk. Malaikat rahmat tak masuk. Yang ada patung. Nabi kata tidak masuk malaikat ke dalam rumah yang ada anjing, yang ada patung. Anjing tu, dia boleh sifatkan, Imam Ghazali menyebut, anjing tu adalah perangai-perangai anjing. Maknanya manusia yang memiliki sifat anjing, sifat babi tu. Rumah ni, hati tu kata Nabi. Dia ada dua tafsiran situ, ulama-ulama ni tafsir. Satu tentang maksud tafsiran yang pelihara anjing di rumah, itu anjing yang betul. Satu lagi anjing yang bersifat, sifat anjing tu yang duduk dalam rumah hati manusia tu. So bila ada dua benda ni, maka malaikat tak akan masuk. Sebab tu dalam hati kita bila ada benda jahat, perangai anjing tu, tahu panggil anjing macam mana? Tengoklah anjing tu. Depan rumah kita macam mana? Terjelit-jelit lidah dia. Jahat dia, menyalak dia, pantang tengok orang lalu. Tengok salak. Macam orang lah. Macam manusia. Kan? Tempik sana, laung sini. Macam itulah perangai manusia. Itu perangai jahat. Jadi rumah, kalau rumah kita pun macam itu, penuh dengan wayang Cina. Wayang Cina lah orang panggil tak? Opera. Macam-macam lagu ada sekejap lagi. Keluarlah patung payak, dia punya artis dia tu. Pakai ni main tu. Sebab tu dalam rumah pun kita tak boleh. Kalau kita dah berazam, kita dah ada azam nak jadikan rumah kita baiti jannati, rumahku syurgaku. Fahamlah maksud syurga tu macam mana? Syurga kalau di akhirat besok lain. Yang tu Allah bagi sepuas-puasnya kat kita. Hiburan apa pun Tuhan bagi kat sana. Bukan di sini. Di sini tempat ujian kita. Allah nak tengok. So jadi kalau kita bawa juga tentang kalimat yang buruk tu, jadi sesat habislah. Macam mana kita nak buat sekarang ni? Kita nak bagi arah mana? Kita pastinya nak bergerak kepada arah kebaikan. Kita nak ikut arah yang Allah dan Rasul tetapkan. Jadi bila hati tadi, cahaya hati tu bawa ke tangan. Tangan jadi tangan yang baik. Dia tak ada menaik bukan-bukan. Walaupun dia tekan FB, tak tulis maki hamun orang, nasihat ke orang. Ni tak, tangan tu jahat. Kaki, nak pergi hypermarket tahu. Nak pergi tepi pantai, nak pergi seronok, kaki tu. Syahwat pula, nak macam-macam. Nak kereta baru, rumah baru. Nak hebat-hebat semua. Tu jahatnya. Bila hati tidak beriman. Tetapi bila hati ada kalimat tu dan di hati tu, maka dia akan sebarkan ke seluruh anggota tubuh badan kita. Sehingga keseluruhan tubuh tu menjadi mulia. Kan? Sehingga disukai oleh para malaikat. Dan malaikat mendoakan dan sentiasa meminta ampun atas orang-orang yang macam ni. Terbalik dengan manakala hati orang yang ada sifat yang jahat tu tadi, yang ada kufur maksiat tu, itu dipanggil perbandingan kalimat yang jahat. Mana dia ada, dalam hati dia ada kalimat yang jahat, yang gelap, minaz zulumat tu, yang kegelapan duduk dalam hati, kufur maksiat tu. Maka daripada kufur maksiat tu yang ada dalam hati perut dia tu,
Itu yang kata buta perut tu. Bila ada benda jahat tu buta perut. Tak nampak langsung dah. Dia gelap-gelemat dah. Tu buta lah. Orang panggil buta. Tu istilah orang kampung ni. Buta perut dia kata. Bila kegelapan tu menetap pada hati tu, dia bawa kegelapan tu pergi kat mata, maka mata suka tengok benda maksiat. Tengok seronok. Pergi kat telinga, telinga suka dengar benda maksiat. Pergi kat mulut, suka mengata orang, ribah, macam-macam. Pergi kat kaki, pergi tempat maksiat. Itu benda yang jahat. Maknanya punca dia letak pada hati. Jadi dua benda ni kita nak kena faham. Kalau ada kalimat thayyibah yang kalimat yang baik duduk dalam hati kita, kalimat la ilaha illallah tu, maka keseluruhan anggota jadi baik. Dia cakap apa pun orang dengar cakap dia. Orang suka dengar cakap dia. Macam Nabi nak pergi Syam. Orang Syam tunggu Nabi. Bila Muhammad nak sampai ni, tak sabar-sabar dah. Bila Muhammad sampai punya seronok orang. Pasal apa? Orang cukup suka tengok Muhammad. Orang tengok dia pun ada suka. Kan? Orang tengok dia orang ada suka dah. Sebab tu Muhammad ni dia panggil Muhammad is the moving Quran. Muhammad adalah Quran yang berjalan. Apa dia kata Muhammad? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Khuluqul Quran, akhlak al-Quran. Yang ada kat Rasulullah, kat Muhammad. Kita ni orang sebut nama kita nak datang. Allah, rusianya aku, dia tu nak datang pula. Nampak tu? Punya teruknya kita. Orang dengan nama kita pun orang meluat. Sebut nama kita orang benci lah. Sebab apa? Tak tahulah. Mungkin kalimat kufur maksiat duduk kat kita. Sehingga bila terjumpa dengan orang, bila kita pegawai besar berjumpa dengan orang bawah ni, dengan perangai bangganya, bongkoknya, takaburnya, riaknya semua cukup, kita rasa kita pegawai besar. Tapi orang benci ke perangai itu, orang tengok dengar nama kita pun orang dah meluat lah. Itu dia buruk tak buruknya kalimat ni. Mana kalau jadi macam itu, adalah something tak kena, something wrong dalam hati kita tu. Maknanya kita mewarisi kalimat yang buruk. Sama ada syirik, kufur, maksiat, semua tu ada kat kita. So perbandingan macam tu nah. Nah kita ambil faham macam tu malam ni. Bagi mudah nak faham lah tentang kalimat yang baik dengan kalimat yang buruk. So jadi lepas ni, bila berlaku keburukan kat kita, kan, kita tahu dah, oh kita dah dengar dah, Allah Ustaz tu dah cakap dah kemarin. Bukan saya cakap, saya menyampaikan. Saya tak cakap dah, saya menyampaikan apa yang Allah sebut dalam Quran ni kan. Jadi kita masih di dalam tajuk tentang kalimat thayyibah ni, kalimat syahadah. Jadi kena cerita sikit bab ni bagi kita faham. Bila kita dah faham bahawasanya kebaikan tu pun tempat yang sama, hati yang sama juga. Hak jahat pun tempat yang sama juga. Cuma bila adanya kalimat thayyibah kat hati kita, maka kalimat yang buruk ni dia kena keluar. Kalimat yang buruk ni dia kena keluar daripada tempat tu. Dia tak boleh duduk sekali. Mustahil dua benda yang berlawanan berada pada satu tempat dalam masa yang sama. Mustahil ketika kita berjalan, kita berlari. Mustahil. Mustahil ketika kita berdiri, kita duduk. Mustahil tak? Boleh tak dalam masa kita berdiri, kita duduk? Cuba try buat tengok. Dalam masa kita diam, kita bercakap. Boleh tak? Mustahil. Kalau bercakap, cakap je lah. Kalau diam, diam je lah. Jadi mustahil. Apabila adanya benda baik, kalimat thayyibah, kalimat jahat, kufur, maksiat duduk kat situ. Tak boleh. Dia kena keluar pasal dia sifat dia lain. Sifat bagi iman dan taat, bagi kalimat thayyibah lain. Sebab dia ni, dia duduk dalam hati tu, dia mengeluarkan cahaya. Cahaya tu yang akan, cahaya iman, Islam, ihsan tu. Yang kufur, maksiat tu pula cahaya juga, tapi gelap. Yang zulmat. Yang merosakkan bukan diri dia. Malahan dia dekat dengan orang, orang pun rosak. Macam dia badan dia ada cat lah. Sentuh siapa pun akan lekat cat tu kat orang. Tu. Orang yang baik tadi macam pakai minyak wangi. Dia berjalan, kau kadang-kadang tak kena orang pun. Bau wangi tu lekat pada orang lain. Sehingga orang suka akan bau wangi tu. Itu cara dia. Kita nak faham, nak pergi mudah. Jadi, bila kita hidup di dunia ni, apa kita nak? Apa kita nak lagi? Kita nakkan kebaikan, nak hasanah. Kan kita nak keburukan. Jadi kita belajar benda ni. Kalau orang tegur, jangan nak marah. Ni yang saya tegur tak boleh. Tegur tak boleh langsung. Setan kuat sungguh. Tegur pun tak boleh. Bukan kita marah pun. Tegur je. Kenapa kau buat macam ni? Oh, melenting-lenting marah. Sampai tak boleh tegur. Bayangkan kita punya keras hati kita tu. Tu orang beriman ke macam tu? Saya nak tanya, orang beriman ke macam tu? Orang beriman ni, kalau orang baik ni tegur, dia kata apa? Masya Allah, terima kasih Tuhan, itulah nasihat saya. Kan? Terima kasihlah banyak. Itu orang yang beriman. Kalau orang yang tak beriman, bang, kau tengok diri kau dulu, kau suluh dulu kau punya. Tengok cermin. Boy. Kita nasihat dia nasihat kita balik. Punya kerasnya hati manusia tu. Jahat tu. Tu kata penyakit kufur tu.
Penyakit kufur ni dia kira semayang pun orang kufur. Orang yang semayang pun ada kufur kat dia kalau dia tak buang benda tu. Selagi semayang tu tidak mencegah dia daripada benda mungkar, berarti semayang dia tu ada semayang sia-sia. Tu. Boleh faham tak? Susah nak faham? Boleh tak susah faham. Saya cuba nak olah bagi mudah. Nak bagi mudah faham. Nak simplify antara kalimat yang baik, kalimat thayyibah dengan kalimat yang buruk tu. InsyaAllah kalau kita faham, kita belajar macam mana nak kawal diri. Jadi kita tak akan meninggikan suara boleh cakap dengan orang. Boleh cakap dengan kawan-kawan kita ke siapa, terutama orang tua-tua. Kita kontrol. Bila orang tengah bercakap, tak usah kita sibuk nak cakap juga. Tu sombong nama dia. Bila orang bercakap, kita diam. Dia habis bercakap, kita sambung balik. Ni tak. Dia seorang nak bercakap. Dia tengok cerita dia je. Macam dia pandai sangat. Dia bukan pandai pun, bodoh juga. Tapi dia belagak pandai. Ni manusia. Manusia sombong dia panggil. Jadi adab dia, bila cakap dengan orang, diam. Biar orang cakap dulu. Kalau boleh, biar orang tu cakap. Dia nak cakap, bercakap. Okey, apa nak cakap? Dia habis cakap, dah habis lah. Okey, saya nak cakap sikit. Ataupun kita share dalam tu. Okey, cakap, bagi dia peluang cakap. Sekarang dia berhenti, kita cakap sikit, sambung. So ada interaksi each other. Baru betul. Ni tak. Tu. So jangan bawa sifat-sifat sombong macam tu. Kena ingat, sombong sifat syaitan. Duduk dalam 10 nafsu. Yang amaratun bisu tu. Yang amarah yang nafsu yang dicela tu. Kenapa benda tu? Kaitan dia kat mana? Kaitan dia pada benda ni lah. Maknanya selagi kalimat thayyibah tu tidak berada dalam hati sanubari kita, maka selama itulah dia akan menguasai pemikiran kita, perasaan kita, akal kita, jiwa kita, ruh kita, semua dia kuasai. Hancur lebur ke manusia tu. Cuma kita ni lebih pasal panggil orang Melayu tu tak ada lagi tu. Sebab tok nenek kita orang Islam dulu, dia terbawa-bawa budaya kita Melayu. Cuba tengok orang Rohingya macam mana. Saya pun tak tahu lah baik ke jahat orang Rohingya ni. Dengar baca dalam tu, dia kata 2-3 bulan yang elok, lepas tu start balik perangai dia. Pasal tu Allah azab bangsa dia. Allah azab tu ada sebab. Kita jangan tengok benda yang tu yang negatif pun kita tengok. Kenapa? Kenapa jadi macam tu? Satu-satu bangsa macam tu. Macam kita orang Melayu jugalah. So lepas ni kita belajar macam mana nak jadi orang yang soleh, orang yang beriman kepada Allah. Kalau tak reti, mengaji. Kalau pandai, ngajar. Senang je. Kalau jadi orang alim, ngajar. Kalau tak ada ilmu, mengaji. Ataupun duduk dengar. Ataupun kasih pada orang mengaji. Pun jadilah. Jangan yang ke-5 ke-6. Mengaji pun tak nak apa, pun tak nak jadi jin je. Tahu lah benda-benda jahat. Tu. Baik, kita ambil faham lah ni. So, jadi itulah lebih-lebih kurang apa yang saya simplify tadi, kita ambil faham baik-baik benda ni. Pasal kita masih lagi tajuk ni, tak lari ni tajuk tentang kalimat syahadah tu. Huraian dia panjang. So, yang bagi mudah-mudah lah bagi kita boleh faham. Baik, wallahualam. Alhamdulillah. Baik, kita sambung lagi. Tadi kita kita tengok dari segi bagaimana tentang apabila kalimat itu berada pada hati kita. Maknanya kalimat syahadah ni dia sangat-sangat penting. Sebab tu dia mula-mula sekali Islam itu pillars dia, tiang seri itu adalah syahadah. Betul Nabi kata bunil Islam ala khamsi syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dibina Islam ada 5 dasar. Maknanya the main pillars, tiang utama tu adalah kalimat syahadah. Sebab daripada tiang itulah menghasilkan tiang-tiang lain. Dia mendokong. Bila dipasang 4 lagi penjuru tiang-tiang puasa, solat, zakat, haji, so rumah tu jadi kukuh. Tetapi rumah yang hanya dengan 4 tiang, tanpa tiang seri, tiap dia angin je roboh rumah tu. Pasal dia tak ada dia punya point, dia punya kekuatan tunjang tu yang syahadah tu tak ada. Macam tiang seri dalam rumah, kita bina rumah tu. Kan? Arti ini kekuatan dia pada syahadah. Sebab dia, sebab tu saya sebut selalu, daripada syahadah tu terbitnya yang lain. Sebab tu kita kena balik kepada basic balik sekarang ni. Memang orang tak mengajar benda tu. Silibus pun orang tak nak tulis. Dalam sekolah punya silibus pun dia orang tak nak ajar tentang syahadah ni. Tak nak dengar dia ajar, kita pun tak faham. Pasal apa tak nak ajar syahadah? Dia terus start dengan semayang. Start solat. Syahadah tak ada. Cerita pasal Islam. Masuk Islam dah mengucap dah sudah. Padahal di situlah punca segala ilmu. Sebab tu kalau kita pandai, kalau kita tumpu pengajian kita pada syahadah, kita akan tengok Allah Ta'ala akan buka seluruh pintu-pintu langit kat kita. Kita akan nampak di sana sini ada cahaya di sana. Ilmu tu kita tengok tak larat tengok. Sehingga kita tak nak dah ke dunia ni. Pasal apa? Sebab di alam sana tu lagi hebat pada alam sini. 70 kali ganda lagi hebat pada alam yang alam dunia ni.
Sini tengoklah sekarang ni. Dengan COVID-nya di jalan tak boleh. Takkan susah. Sana tak ada. Alam sana kan jalan sini. Dia kan ada bahasa kat sana. Nak kata waktu tak ada. Nak bercakap dalam huruf tak ada huruf. Itu macam mana kat sana orang bercakap? Satu ajaib lah. Itulah hebatnya alam sana. Sini kena bercakap. Tak pandai cakap orang putih, dia jenuh pergi negara orang putih tu. Pergi negara China, pening kepala. Sampai Guangzhou, dah tak tahu nak bercakap dah. Cuci-cuci Cina cakap, ni hao ma hen hao lo. Dekat tu kita boleh. Baik, so jadi, tunjang. Kemudian kita tengok dalam, saya bagi contoh lah. Ni saya bagi contoh dalam ni. Kita ni macam ni. Saya cuba cari jalan untuk buat slide yang simple-simple. Saya bukan pandai pun, tapi saya mereka-reka nak fikir macam mana. Bila orang tengok, orang faham. Orang kita ni manusia suka tengok benda-benda cantik. Dia tengok, oh lawanya. Dia suka lah tu, tak apalah. Ini kiasan lah contoh macam mana anak-anak kita. Jadi, bila anak tanya mak, kan? Anak tanya ibu, syahadah tu apa? Lepas ni boleh jawab lah kau ya? Kalau sebelum ni dia jawab tak boleh. Syahadah tu apa? Ibu yang reti, ibu yang memang dia get ready and she prepared herself to become the mothers and to create the house for the baiti jannati. Ibu yang macam ni, dia akan fikir macam mana nak jadikan rumah tu syurgaku. Kan? Jangan tengok dalam TV je. Sedap cakap dalam TV, malah siapa pun sedap. Panggil Ustazah mana pun sedap cakap. Tapi di belakang tak tahulah macam mana rupa yang dia tu. Kat depan ni semua sedap cakap. So ibu ni dia prepare herself. Dia dah bersedia dah. Nak jadi ibu yang nak createkan baiti jannati tu. Tu dia preparation dia apa? Persediaan dia. Tentang agama pertama. Tak faham bertanya. Macam mana nak buat? Jadi, ibu tu jawab macam mana kalau ibu yang faham? Dia kata, wahai anakku, apa jawab ibu? Kalau kamu sebagai ibu, kamu nak jawab apa? Macam ni lah. Ni, kamu pergi tanya ustaz lah senang. Ustaz jawab sedap sikit. Mak kan tak ada jawab. Mak boleh jawab juga. Tapi mak jawab tak sedap. Pandai. Itu ibu yang ngelak nama dia. Ibu, anak tu pun pinga-pinga. Kan? Ibu, please tell me something ibu. Dia buat syahadah. Okey. So, apa kita nak jawab lepas ni? Syahadah tu adalah penyaksian. Pening kepala anak kita. Macam mana saksi tu? Kan? Macam mana penyaksian? Nak saksi apa? Macam ni. Cuba kamu duduk depan pintu. Tengok sekejap lagi. Ada tak orang lalu depan tu? Nampak kan? Nampak. Kamu sebenarnya menyaksikan apa yang ada satu budak jam sekian, ada budak naik basikal lalu. Itu nama dia penyaksian. Tengok tak matahari itu naik? Tengok tak waktu gelap? Nampak tak? Tiba-tiba hujan. Kamu tengok tak tadi? Okey. Yang kamu tengok tu, kamu adalah saksi. Melihat apa yang berlaku depan mata kamu tu. Macam tu juga syahadah. Kita menyaksikan ketunggalan dan keesaan akan zat, sifat dan perbuatan Allah SWT. Jadi nak cover benda tu. Memang dia tak faham lagi, tapi tak apalah. Kita bagi cerita, bagi siksa sampai dia faham. Dan pintu masuk kepada Islam. Iman, ihsan. Itu syahadah. Jadi ibu nak kena cerita ke anak ni contohlah. Baik. Kemudian ibu bagi tahu lagi. Mungkin ibu cakap lagi. Bang, kamu tahu tak? Daripada pintu itulah terbukanya pintu-pintu yang lain. Pintu solat, pintu puasa, pintu zakat dan pintu haji. Kalau kamu syahadah pun tak ada, bolehlah pergi ke Mekah tu. Pergi ke Mekah rukun syahadah pun tak reti lagi. Nak pergi buat haji. Haji itu nombor 5. Syahadah nombor 1. Maknanya nombor 1 dulu. Bukan nombor 5 dulu. Sampai ke Mekah, pinga-pinga. Orang tanya, rukun syahadah berapa? Ada ke rukun syahadah? Buat terkejut pula. Tak payahlah kita datang. Kita ikhlas sudah. Mulalah dia mereka dah. Dia tak reti. Ini persoalan dia. Sebab tu bila pergi haji, tak dapat mabrur, buat balik mardud. Sebab tu dapat mabrur, dapat mardud. Sama dengan umrah. Baik, kemudian ada lagi ibu lain yang bertanya pula. Anak lain tanya. Dia kata, ibu, kami hanya belajar solat saja kat sekolah. Ustaz tu, Ustazah tu ngajar solat. Sedangkan syahadah, tak pernah pun. Ibu je cerita kat kami pasal syahadah. Macam mana kalau anak cakap gitu?
Kemudian rukun yang pertama, ayah ibu tak ajar kami. Rukun syahadah tu lah. Semalam kita dah sebut kan, rukun syahadah berapa? 4. Pertama, mengisbat zat, sifat, af'al, perbuatan Tuhan tu dan kebenaran Nabi. Mungkin sebab susah nak sebut, tak payah ajar langsung. Kita tak boleh pandang macam itu. Kalau kita dah nampak syahadah tu susah, sampai bila kita tak boleh ajar? Sedangkan dalam syahadah tu, kita kena ajar dia. Rukun dia, syarat sah dia, sah syahadah, rukun syahadah, sah syahadah, wajib syahadah, kesempurnaan syahadah, batal syahadah, jenis-jenis syahadah. Ada kan? Ada. Pasal apa tak ada pula? Buka lah kitab-kitab mana pun Imam Syafi'i itu semua ada pengajian-pengajian tentang syahadah. Tapi diperhilangkan. Sebab apa? Puak-puak kafirin musyrikin dia orang dah tahu. Bahawasanya bagi orang umat Islam ini, di mana kekuatan dia? Kekuatan dia berada pada dua kalimat syahadah. Macam tadi saya sebut, kita baca tadi tentang kalimat yang baik. Kalimat tayyibah tu. Bila kalimat tayyibah tu ada pada manusia, dia jadi jitu, mampat, mampan, mantap. Kemah. Tak takut dah. Pasal apa? Dia hanya nampak Allah je. Segala-gala serah pada Allah. Tawakal tu ala Allah. Tapi kalau tak ada syahadah, jadilah diri dia seperti kalimat yang buruk. Penuh dengan kufur dan maksiat dalam hati dia. Keluarlah perangai jahat semua. Jadi Melayu yang tak berguna. Hari ni Melayu, tengoklah bangsa kita. Kita orang Islam, tapi syahadah tak ada. Dia jadi macam buih. Cuba kita orang Islam, kita tengok orang Islam, perkemah balik. Balik kita kepada syahadah balik. Ambil balik syahadah. Terima balik syahadah tu. Hubung rohani jasmani kita dengan Rasul. Kita tengok apa nak jadi kat kita. Kita tak nak cuba lagi kan? Kita lah ni sampai hari ni duk kerakung kata orang, mempertahankan Islam keturunan kita tu. Sedangkan ada kaedah, ada jalan yang dibawa oleh para ulama, ada tunjuk dah. Jalan nak balik kepada Allah macam mana? Balik, pegang balik syahadah. Tak nak buat. Mari puak-puak Wahabi pula lagi, hancur terus lah. Wirid lepas sembahyang pun bida'ah. Tahlil bida'ah, kunut bida'ah. Yang tak bida'ah satu je, kata ke orang tak bida'ah. Kata orang buat kerja bida'ah, tu tak bida'ah. Lagi teruk, yang hak ni kita tak buat, bagi puak-puak tu, sesat lagi habis. Jadi kita mengaji ni pun Alhamdulillah lah. Ni pun saya tengok tak tahulah, nampak gaya macam dah, manusia dah start keluar atas jalan lah. Sikit lagi dah tak ada dah malam-malam ni. Dah lah tinggal saya seorang duk cakap. Duk cakap seorang malam. Tak apa, biar Ustaz cakap seorang. Pagi esok kita buka dah. Jadi, saya yang mengaji sebenarnya. Saya ni nak ajak orang yang tak reti mengaji. Kalau saya nak cakap seorang, bisa tak payah, tak apa. Macam tu. Nak rasa-rasa sikit lagi ni. Sikit lagi rasa kita tengok. Ni ramai dalam grup ni, sikit lagi ramai lah. Left. Tinggal lah 10 orang, 20 orang. Tengoklah. Macam orang panjat gunung lah kita mengaji ni. Kalau ada pen, tulis apa yang saya cakap ni. Tulis dah siap. Macam orang panjat gunung. Masa pergi panjat gunung tu satu bas. Satu bas. Naik sampai pertengahan gunung tu. Tak larat lah. Separuh ke bawah. Tak boleh naik lah. Tak apalah, tinggal bawah lah, naik lagi. Sampai tinggal suku gunung. Lagi separuh hilang. Tinggal suku je. Lagi naik ke atas, tinggal 2-3 orang lepas ke atas tu. Macam itulah dalam kita mendaki, mengaji ilmu ni. Akhir sekali hanya sikit yang tinggal. Tak percaya tengoklah esok. Bukan kita minta. Sebab Allah akan pilih siapa yang betul-betul berhajatnya yang akan pergi jauh. Yang sekadar nak main-main, nak menghabiskan masa musim Covid ni, dia bercakap tu je. Mungkin dia tekat kaki gunung je. Macam tu. Kita tak minta lah, saya tak nak minta. Saya kalau nak minta semua ni. Tapi realiti dia macam tu lah. Bila dah start masa esok, kita dah keluar balik. Kurantin dah habis. Ismail Sabri pun dah cakap dah. Menteri pun beritahu, okay, you are free now. You can go anywhere you like. You can do whatever you like. You can go to the taman. You can go picnic. You can go to the restaurant, supermarket, go shopping everywhere in the world. You are free now. Masa tu tengoklah. Dah tak peduli dah orang nak mengaji. Lama-lama geruk tu tinggal geruk je. Itu kan jadi benda ni. Dia kan jadi benda ni. Kan kita minta, this is reality. So macam mana kita nak memastikan kita tak lari? Itu terpulang atas diri masing-masing lah. Siapa yang betul-betul berhajat, dia yakin, dia nak duduk dengan Allah, rasa dia tunggu. Duduk macam Imam Syafi'i mengaji tu lah. Walaupun dia miskin, setiap yang Imam Malik cakap tu, ditulis dengan alio dia tetapak tangan dia. Imam Malik perhatilah, dia dah tahu dia Imam Syafi'i ni. Dia dah nampak dah, wali, dia nampak dah Imam Syafi'i ni. Dia nampak cahaya pada Imam Syafi'i tu. Sampai dia bertanya pada Imam Syafi'i,
Apa yang kamu buat ni? Setiap kali aku cakap, kamu tulis dengan air kamu tepuk tangan kamu. Kata Imam Syafi'i, Imam Syafi'i ni miskin. Dia keluarga dia miskin sangat. Mak dia pun tak ada duit nak beli kitab, nak tulis. Nak beli pen. Kata Imam Syafi'i, aku mencatat apa yang kamu cakap. Jadi Imam Malik nak tengok tentang kehebatan Imam Syafi'i ni masa kecil. Masa dia mengaji lah, bukan kecil lah, masa dia nak murid Imam Malik. Kamu tolong baca apa yang aku cakap tadi. Imam Syafi'i membaca lah. Dia baca apa yang Imam Malik cakap daripada mula kuliah sampai habis. Cuba kamu bayangkan tengok. Kita pegang pen pun tak sempat tulis. Ni macam saya cakap ni pun tak sempat nak catat. Imam Syafi'i boleh tulis sebiji apa yang Malik cakap. Tu kehebatan Imam Syafi'i. Macam mana dia buat macam tu? Inilah kedudukan mulia yang Allah takdirkan dia tu macam itu. Semua ni kehendak Tuhan. Kita tak boleh duk kata dia macam tak, Allah pilih. Kita ni pun Tuhan pilih juga. Tuhan pilih kita zaman lewat sikit. Kita duduk ni, zaman kita zaman lewat sikit. So kita berada di zaman yang macam ini. Tak apalah, syukur kita kepada Allah. Dan malam ni pun Allah pilih kita lagi. Mungkin esok malam ada yang Allah tak pilih dah, maka dia terpaksa left group. Allah tak pilih dia. Adalah teknikal. Tak bolehlah ngaji, mengarut pening kepala mengaji dalam dengan ustaz tu. Macam tu. Iblis berbisik sikit lah. Korin kata kat dia, mengarut aku mengaji. Mana dia ilmu ni, orang tak nak belajar. Kalau ada, dah ada dah dulu. Ayat dia gitu. Dia tanya, kamu tahu rukun syahadah tu berapa? Rukun solat tahu tak ada berapa? Tahu. Pasal apa rukun syahadah tak ada? Orang tak nak cakap pun. Pasal dah dibuang. Sebab tu dalam diri manusia hari ni, rukun Islam ada 4 je. Apa dia 4? Solat, puasa, zakat, haji. Betul tak? Kalau 5 mesti kamu tahu yang pertama tu. Tapi yang kedua semua orang tahu. Sembahyang orang tahu. Walaupun dia tak arif. Puasa dia tahu. Ni puasa ni. Zakat dia tahu. Haji dia tahu. Syahadah tak tahu. Maknanya rukun syahadah tinggal 4. Bukan 5. Sepatutnya dia 5. Yang satu tu dia hilang. Hilang ataupun diperhilangkan daripada rukun tu sendiri. Nanti kena ingat kapitalis, kafir, laknat, musyrikin, dia orang dah design dah lama dah. Lepas pada perang dengan Nabi dulu, dia orang dah start dah masa tu. Setiap zaman, setiap abad tu dia rancang. Macam mana Jahannam kan bangsa-bangsa Melayu ni. Sekarang ni kita tengok Amerika, China, makin dekat dengan kita dah. Cina yang duduk dalam negara kita, masuk tak keluar-keluar dah pun ada. Jadi macam mana kita nak pertahankan agama kita? Ni saya tak sembang lagi tentang peranan jihad macam mana. Kalau takdirkan berlaku apa-apa kat negara kita, kita nak lawan apa? Tapi kena yakin dengan Allah. Sebab kalimat syahadah ni, dia kehebatan dia, dia boleh menaikkan, boleh menurunkan ribut taufan tu. Tu kekuatan dia. Dia boleh menaikkan ombak di laut, dia boleh menjadikan hentakan tsunami. Kekuatan syahadah ni sangat hebat pasal dia kekuatan langit dan bumi. So kita kena yakin, bolehkah? Bila dia ragu-ragu pada kalimat ni, maka jadi kafir dia. Sebab tu kalimat ni bahaya. Kalau kita nak kena faham betul-betul kalimat ni. Supaya kita tak dihukum oleh Allah dengan hukum-hukum yang teruk. Tu sebab tu saya kata kita kena faham bab isu-isu macam ni. Kena mengaji. Okey. Baik. Berbalik kepada persoalan saya kata tadi tu. Rukun Islam ada berapa? 5. Kita punya 4. Sebab apa? Syahadah tak mengaji. Betul tak? Ini persoalan dia. Tapi tak apa. Hopefully yang mana yang mengaji ni dalam ni, kita ambil peluang. Tak usah caralah bab-bab orang lain. Kalau nak share dengan orang lain pun share. Kita kan ada hal pun. Kita kan cakap benda salah pun. Kita nak cakap benda yang ditinggalkan di dalam Islam dia. Mudah-mudahan, saya doakan mudah-mudahan rakyat Malaysia ni, ramai-ramai kawan-kawan kita yang lain, sahabat-sahabat kita yang lain, bila dengar kuliah-kuliah macam ni, cepat-cepat kita balik kepada syahadah balik. Mari kita belajar. Balik kepada syahadah balik. Kita hidupkan balik kalau ada ruang. Itu dalam kumpul grup ni kita cuba nak hidupkan macam-macam segi ekonominya dan sebagainya. Tapi tampaknya belum jaya lagi lah. Sebab keyakinan orang dalam grup mengaji kita ni tak berapa lagi nak yakin. Betul ke benda ni? Betul ke benda ni? Kita nak buat online marketing pun tengok macam dull lah sikit kan. Slow, respon teruk, agak-agak tak minat kan. Orang Melayu ni dia kena teruk-teruk dulu sampai sampai nak makan tak boleh, baru dia sibuk. Kita nak berniaga apa? Mana nak cari duit? Baru dia fikir kat situ.
Sebab yang kita nak rancang ni, benda ni insya-Allah akan berlaku macam tu nanti lepas ni. Tengoklah sikit lagi. Benda ni bukan dekat Malaysia, dunia lah. Impak ekonomi satu dunia. So kita kena buat persediaan. Tak salah kita buat persediaan. Memang Nabi suruh kita rancang. Rancang. So kita plan lah ni sekarang supaya kita tak kalang kabut besok. Bila terbuka saya ni kehidupan kita nanti esok, kita dah ready dah. Ini sistem kita perniagaan kita. Jadi masa tu masing-masing dah untuk survival dia dah ada. Ini pendapatan dia, rezeki dia Allah dah susun dah dengan usaha-usaha yang dia buat tu. Sebab tu orang yang kuat akidah dia kuat. Yakin daripada Allah dan Rasul kuat. Kerja dia hebat. Tu kita yang saya sebut masa kita belajar tentang dalam tauhid tu. Bila akidah dia kuat, dia akan menaikkan sekiranya semangat bekerja dia tu. Dahsyat. Dia kerja ni seolah-olah dia nak hidup 1000 tahun. Tu. Kalau dia beribadat, seolah-olah dia nak mati esok hari. Tu kata Nabi. Ini orang yang martabat dia tinggi. Maknanya akidah dia kuat. Orang yang pegang pada kalimat thayyibah ni. Beza dengan kalimat yang buruk. Alah, tak kasihlah. Malas lah aku. Dia tak malas kat mulut dia. Nampak tak? Beza dia. Sebab orang yang duduk akidah dia kuat, dia yakin Allah memang tersangat beza macam langit dengan bumi. Tu macam tu perbezaan ni. So insya-Allah kita faham dulu yang ni. Mudah-mudahan mabrur. Baik, wallahu a'lam. Alhamdulillah. Dah dekat 11 lebih dah tak sedar. Masih 9.55 dah ni. Tak apalah. Sebab saya pun tahu ramai dah tidur dah. Tu selamat beristirahat malam ni dan selamat bangun untuk bersahur nanti pagi. Saya tak berupaya lah nak berehat macam kamu semua. Kamu boleh berehat lagi, saya tak boleh. Kalau saya berehat tak cakap lah malam ni. Tak apa. Saya insya-Allah boleh tahan lagi ni. Saya akan cakap sikit lagi. Nak habiskan slide malam ni. Yang mana dapat ikut malam ni, alhamdulillah adalah teman kawan-kawan malam ni. Kita boleh berkongsi, berjaga malam ni. Baik. So jadi bila ayah dan ibu dah sambung yang tadi sikit lagi. Anak tanya ke ayah, wahai ayah dan ibuku, rukun manakah yang paling wajib atas kami? Rukun manakah yang paling wajib? Maka ibu jawablah, wahai anakku, rukun syahadah lah yang paling awal yang wajib atas kamu nak. Sebab kalau rukun syahadah benda tak tahu, dia nak sembah siapa? Terus hajar semayang. Allahu Akbar. Itu yang duk cipta Tuhan tu. Dia cipta alif lam laha dalam otak dia. Dia sembah kalimat tu. Dah tak kenal Tuhan. Semayanglah sampai 40 tahun. Baru berjumpa dengan ustaz. Tahu ustaz mana jumpa tu. Ngajarlah pasal tentang. Kita mengaji kitab Munyati Musalli. Ditulis oleh Syed Al-Fatani. Maka dalam kitab tu disebut. Maka hendaklah kamu menghadirkan. Maka di dalam solat itu ada empat muqaranah. Muqaranah yang pertama disebut muqaranah basitah. Yang keduanya muqaranah tauzi'iyah. Muqaranah yang ketiganya muqaranah urfiyah. Muqaranah yang keempatnya muqaranah kamaliyah. Maka yang pertama itu ialah muqaranah bila kau takbir itu dalam bahasa Arab, maka kau niatkan dalam bahasa Melayu. Allah usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin ma'mum ada lillah ta'ala. Maka dalam takbir dia, dalam niat dia diterjemahkan. Diterjemahkan daripada bahasa Arab ke bahasa Melayu. Sahaja aku sembahyang fardhu zuhur 4 rakaat kerana Allah Taala. Tu nama dia niat basitah. Maka batal solat tu. Sama juga dengan niat tauzi'iyah, dia mensuku-sukukan niat itu. Sahaja aku macam itu. Sedangkan dalam semayang wajib menghadirkan muqaranah urfiyah. Dia dua muqaranah saja yang sah, yang urfiyah dengan muqaranah kamaliyah. Kamaliyah tu tinggilah darjat Nabi, para wali, para Nabi. Muqaranah urfiyah tu apa? Menghadirkan zat dan sifat solat dalam takbiratul ihram. Kena hadirkan zat sifat solat yang 13 tu. Sifat rupa semayang tu kena hadir. Tu dalam solat. Jadi yang pertama tadi rukun syahadah. Maka betul lah jawab si ibu tadi. Rukun syahadah lah. Kamu kena Tuhan dulu. Bukan semayang dulu. Ni puasa. Yang neta tak makan tak minum. Sedangkan puasa ni kalau dia syirik dengan Allah, batal puasa tu. Kalau dia buat kelaku kufur maksiat, batal puasa tu. Sebab puasa ni puasa daripada segala benda yang membatalkan, bukan sekadar tak makan tak minum dan tak subuh siang hari, tetapi daripada perangai-perangai yang huduh, daripada segala sifat-sifat yang sombong, bongkak, takabur yang 10 yang kita nak mengaji ni. Kena puasa daripada sifat-sifat tu semua, baru sah puasa tu. Kalau tidak dapat, Nabi kata apa? Kamu hanya dapat
Lapar dan dahaga je. Ngeletor tahan nak sampai petang. Bila kita tak kenal Tuhan jadi gitu. Kita nampak makhluk ya. Bila kita nampak makhluk, kita sembah makhluk, kita tak sembah Tuhan dah. Beza sembah makhluk sembah Tuhan ni. Sembah makhluk tu sembah dunia. Dunia tu makhluk. Dunia tu pun makhluk. Makhluk tu semua lah. Makhluk tu lain daripada Allah. Makhluk lah. Muhdas. Muhdas tu makhluk. Kullu. Semua tu. Bunyi, suara. Tu muhdas. Tak boleh sembah dia. Tu bukan Tuhan. Tapi kalau kita kenal rukun syahadah yang 4 tu, baru kita faham, oh Tuhan macam ni kita nak kena sembah. Tak ada kita sesat akidah, sesat etiqad dia tu. Okay, ni? Tu. Allah tak tahulah. Saya pun tak tahulah. Boleh faham ke tidak saya bercakap malam-malam ni. Okey, sekarang dah sampai 12 AM tengah malam. Tak apa. Kalau ikut bahasa jam orang putih, kita dah mula masuk waktu pagi. Tapi dalam Islam masuk jam maghrib, hari ni adalah hari Khamis dah. Ini bukan Rabu lagi. Jam kita masuk waktu maghrib. So besok kita dah sembahyang dan masuk malam yang ke-15. Esok puasa hari 14. Bila ke malam ke-15, kita baca surah dalam solat tarawih dah lain dah. Kalau sebelum ni kita baca, kita ambil yang alhamdulillah kita ni ambil orang koman-koman sudahlah. Kita start dengan rakaat pertama, kita ambil baca surah apa kita baca tu? Kita baca dalam sembahyang tu selalu. Lepas tu besok malam tukar pula. Kita bertukar-tukar lah sebenarnya. Kita baca yang pertama, kita baca Alhaakumut Takasur. Kan? Tu dulu kita baca. Lepas tu rakaat kedua kita baca Qulhu. Kemudian rakaat takbir lain, baca surah Wal As, Qulhu. Yang dekat kedua tu semua Qulhu. Tapi besok malam kita kena tukar dah. Boleh lah nak sambung, tak ada hal lah. Saya cerita ni. Boleh. Sebab kita mendekati malam Lailatul Qadar. Apa ulama-ulama tu? Ulama ni hebat dia orang. So start besok malam, rakaat pertama Inna Anzalna. Baca tentang surah Lailatul Qadar tu. Rakaat yang kedua Alhaakumut Takasur. Okey. Habis, bagi salam. Takbir lagi. Rakaat yang pertama Inna Anzalna. Rakaat yang kedua Wal As. Tak ada qul Allah kita. So dia start turun ke bawah. Begitu. Bagi yang tak pernah buat sembahyang ni. Sembahyang dalam rumah kan senang jadi imam ni. Semua bapak-bapak jadi imam. Dan bapak kata apa? Ibu, ayah ingatkan kita buat 8 cukup kot kan. Pasal semua orang kata Nabi buat 8 je. Kita ni standard Nabi je. Hebatlah kamu kan. Standard Nabi kan. Sayyidina Umar bersembahyang 20. Nabi tak apalah, dia maksum, tak ada dosa. Kita dosa berlambat-lambat takkan nak buat 8. Tu nampak tu. Ini paharu juga. Dia duk pakai fatwa kepala otak dia sendiri. Kan? Kan ini ikut Allah dan ikut Rasul. Dah tak reti kita ikut para ulama buat tu. Ikut Nabi jauh kita. Hadis kita baca salah. Kita faham tu salah. Baik kita ikut ulama senang. Dia ada tafsir, kita follow je apa yang dia buat tu, disusun tu. Quran ada tafsir dia. Tafsir tafsir Baidawi ada, tafsir Ibnu Katsir ada, tafsir Syekh Abdul Qadir Jalani ada. Tengok mana tafsir yang kita nak baca. So jadi begitulah Kemudian apa sepatutnya kita buat? Jadi bila anak tanya tadi, maka ajarkanlah kepada anak kamu 2 kalimat syahadah. Kita ajarkanlah ke anak kita. Kenapa? Anak minta, ayah, tak bolehkah ayah ajar kat kami syahadah ayah? Ayah pun tak faham, adik kakak ayah berpening kepala ni nak mengaji dengan ustaz ni tengah duk telaah lagi ni. Kan? Nanti sikit ayah cerdik sikit, ayah pandai sikit boleh. Ayah ajar kat adik, Adik sabar kejap, ayah tengah ngaji ni. Bagi masa pergi peluang kat ayah. Ayah ni nak jadi, bukan nak jadi ustaz, nak start pun belum lagi. Adalah semangat ayah gitu. Jadi apakah syahadah tu kelebihan kepada anak-anak? Iaitulah perhiasan. Itulah hadiah dan perhiasan terindah daripada ayah kepada anak-anaknya. Hebat ayah ni. Dia bagi kat anak dia apa? Huawei kah? Oppo kah? Lighter kah? Motor? Tak, dia bagi syahadah tu. Jadi nanti kita belajar pula macam mana siapakah yang berhak untuk mensyahadahkan anak tu. Sebab ayah ni adalah wali. Maka hak tu jatuh atas
atas wali tu. Melainkan wali tak mampu, baru dia bawa kepada sultan, mufti, qadi ataupun mana-mana wakil-wakil badal-badal yang boleh mensyahadahkan waris dia tu pun anak-anak dia tu kan. Itu kemudian lah. Sekarang ni yang awal ni saya tak nak cerita lagi bab tu. Kita cuma belajar macam mana nak bagi faham apa benda yang katakan syahadah ni. Banyak sangat ni, tak habis-habis lagi ni. Ni kuliah ni slide kat saya ingat beratus slide ni pasal syahadah je. Tu saya takut nanti pasal COVID dah nak tertutup, pintu lain terbuka pula. Habis lagi 15 hari, syaitan dah terlepas. Syaitan terlepas, saya tak tahu macam mana kita nak tangkap syaitan tu. Siap lah masa tu. Adalah, masa tu akan berbunyi lah. Ustaz, tak ada masa lah Ustaz. Tak apalah, Ustaz yang risau, Ustaz cakap ya. Saya akan simpan, saya free, saya buka. Boleh. Saya free, saya buka. Nampak tak? Tu punya tak ada adabnya. Tak Ustaz, saya akan bagi masa. Pada jam sekian malam saya akan buka dengar balik apa saya tersempat sini. Saya akan masuk office dah. Tak apalah, okey je. Saya mesti cakap semalam. Tak ada marah pun. Cuma kita ambil peluang ni, kita nak kongsi lah mana yang saya reti ilmu. Bukan saya bukan pandai sangat pun. Yang mana yang saya faham. Saya cuba nak deliver benda tu kepada semua orang. Siapa yang nak hidayah, hak Tuhan. Allah bagi hidayah, that's for you. Kita ni menyampai. Nabi pun menyampai juga. Hidayah Allah tentukan. Syaitan pun begitu juga. Dia membisikkan kejahatan. Tapi nak jadi jahat, kita pilih sendiri. Allah izin lah. Kita nak jahat, Tuhan bagi. Kita nak jahat, ambil. Kalau kita tak nak, Allah tak bagi. Sebab izin tu mesti pada Tuhan. Buat imam baik atau jahat, semua pada Tuhan. So, macam ni ingat sama dengan tentang syahadah ni. Sesuatu yang cakap indah. Bila kita belajar, kita nampak Allah. Masa itulah kita terasa, kenapa aku tak belajar pada dulu? Gitu. So, jadi kita dah lewat insyaAllah 26 minit dah. Jadi saya berhenti dekat dia dulu. InsyaAllah malam esok kita sambung lagi. Jadi yang mana yang baik pada Allah, hati elok tu semua daripada kita nafsu-nafsi ni. So, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim.